Baik, selain anda menyaksikan di saluran berita RTM dan juga di TV1, anda juga boleh memanfaatkan secara dalam talian melalui Facebook Berita RTM dan juga anda boleh menghubungi kami di 0322829841 untuk anda tanyakan terus kepada tetamu pada malam ini dengan tajuknya Perang Saraf dalam Menyatukan Masyarakat. Dan saya fikir Said dan juga tetamu sudah pun bersedia di set utama. Silakan Said. Terima kasih Hafiz. Kita menantikan pemanggil dan juga sesiapa saja yang ingin berinteraksi, tetapi menemani saya dan Hafiz di studio waktu ini adalah Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Tengah-tengah sibuk PKP, PKPB, tiba-tiba kita bercakap pasal perang saraf. Kita bercakap tentang saraf. Perang saraf. Tapi menarik kerana mula-mula tadi Hafiz sudah memberikan gambaran warna perbincangan ini, mengatakan perang saraf selalu saja dikaitkan dengan konotasi yang tidak semestinya positif sifatnya. Tapi sebagai orang yang mendalami bidang ini, melihat perang saraf ini, apa pentingnya perang saraf ini di dalam meluruskan pandangan awam? Kalau kita kaji dalam elemen perang saraf ni bukan perkara baru yang berada dalam era perbincangan masyarakat, khususnya kerana ia berteraskan dengan konsep komunikasi strategik yang berkisar tentang penyebaran, pengumpulan dan perkongsian maklumat. Tetapi apa yang menariknya, perang saraf ni dia ditunjangi oleh sesuatu elemen. Sama ada elemen itu berdasarkan sesebuah organisasi, sesebuah institusi ataupun sesebuah kerajaan yang mempunyai objektif-objektif tertentu bagi merencanakan pemikiran, arus pemikiran, kognitif dan sebagainya terhadap acuan sesebuah masyarakat. Tetapi apa yang secara generalnya atau secara amnya, apa yang ditafsirkan, kebanyakan melihat perang saraf sebagai satu elemen yang negatif. Padahal perang saraf adalah satu elemen tunjang utama yang merupakan satu nadi kekuatan bagi membina satu penyatuan, khususnya penyatuan masyarakat dalam era tentu, dalam masa-masa tentu, dalam keadaan tentu, akan memberikan masyarakat itu satu bentuk penyatuan dalam satu pemikiran. Jadi inilah antara elemen utama perang saraf yang memainkan peranan penting dalam masyarakat. Kerana apabila kita mentafsirkan perang saraf itu sebagai satu perkongsian maklumat, maka ia ada pemberi maklumat dan penerima maklumat. Tapi dinamik di antara penerima dan pemberi maklumat itu, di situlah wujudnya konten-konten ataupun penafsiran-penafsiran, kandungan-kandungan utama perang saraf. Dan perang saraf ini juga adalah satu benda ataupun perkongsian yang boleh dijana melalui pelbagai strategi, pelbagai elemen, pelbagai cara, pelbagai medium dan pelbagai konteks. Manakala dimensi-dimensi perang saraf ini merangkumi pelbagai elemen-elemen yang boleh diperbagaikan mengikut kemampuan, mengikut kemahiran ataupun mengikut satu elemen-elemen yang berpaksikan apa-apa jenis strategi, apa jenis dua cara yang boleh mendatangkan manfaat, pada asasnya mendatangkan manfaat. Tetapi tidak dinafikan perang saraf juga boleh digunakan untuk membina propaganda negatif. Walaupun the best propaganda is the truth. Propaganda yang terbaik adalah propaganda yang benar, propaganda yang bersifat neutral, bersifat memberikan manfaat dan memberikan ilmu kepada penerima. Tetapi secara kasarnya, secara amnya, kita dapat lihat bagaimana propaganda itu sendiri ditafsirkan sebagai itu elemen-elemen yang bentuk negatif. Banyak yang doktor sebutkan itu boleh kita perdalami lagi selepas ini. Masih lagi di peringkat awal ini, kita Hafiz cuba untuk membina kerangka meluruskan pandangan awam berkait tentang tajuk yang kita bicarakan, kerana seperkara yang ditebulkan oleh doktor tadi bercakap soal elemen organisasi dan di hujungnya doktor menyebut manfaat. Cabarannya hari ini adalah seperti digambarkan tadi, organisasi itu punya niatnya tersendiri dan penafsiran terhadap manfaat itu juga berada dalam kerangka mereka, dan ramai saja menganggap kerana itulah perang saraf ini berbahaya, kerana ia tidak semestinya mewakili citra yang lebih besar, citra yang lebih tinggi, melainkan citra yang ditafsirkan oleh organisasi itu. Dalam realiti Malaysia hari ini, dalam konteks Malaysia hari ini, seperkara kita terpalit dengan politik, tetapi kita juga berada dalam realiti PKP, PKPB, PKPP. Bagaimana elemen perang saraf ini boleh kita murnikan agar boleh lunak diterima dan kita melihat manfaat yang makmur, maknanya majoriti, bukan ditafsirkan oleh hanya satu dua kelompok yang mungkin kecil suaranya. Satu-satu bentuk idea atau kupasan menarik bagi kita membincangkan perkara ini, kerana apabila kita bercakap dalam isu COVID-19, pandemik yang berlaku dalam global pada ini, di mana semua masyarakat global terperangkap dengan satu percaturan, satu pandemik yang akhirnya memberi kesan kepada semua konteks lapisan masyarakat, termasuk rakyat dalam negara kita. Dan ini kita namakan dalam konteks kita panggil sebagai perang asimetri, di mana peperangan kita tidak ketahui kekuatan dan kedudukan lawan. Dan pada kali ini kita berhadapan dengan satu wabak penyakit COVID-19 yang sukar untuk dibendung dan sukar
untuk dikesan dan akhirnya membawa kepada rantaian pelbagai isu, pelbagai permasalahan, isu-isu berhubung dengan kesihatan, isu-isu berhubung dengan ekonomi, isu-isu berhubung dengan sosial, isu-isu berhubung dengan watak pemikiran masyarakat. Dan kita lihat pada awal bagaimana COVID-19 ini menyerang negara, khususnya negara kita Malaysia, kita lihat bagaimana rakyat pada mulanya juga seakan-akan mana ringan tentang COVID-19 ini. Tetapi apabila akhirnya pandemik ini berlaku dalam jangka masa yang panjang dan pandemik ini dilihat juga memberi kesan pada negara lain, maka rakyat mula memberi perhatian apakah sebenarnya yang terlaku dalam COVID-19. Dan sini kita lihat bagaimana peranan penukaran konteks point of references, bagaimana pada masa dan ketika itu masyarakat mula mencari ruang, mencari pusat rujukan untuk mendapatkan maklumat. Dan pada ketika itu terlihat bagaimana media perdana memainkan peranan penting, bagaimana saluran-saluran media perdana kembali menjadi penyaluran utama. Media sosial kekal sebagai satu elemen perkongsian maklumat untuk membicarakan isu ini, melahirkan pandangan, tetapi akhirnya rakyat sedar, pengguna sedar, masyarakat mula sedar bahawa mereka memerlukan satu elemen, iaitu satu rujukan perdana, satu rujukan daripada media perdana untuk memberikan mereka pentafsiran yang lebih jelas, satu pentafsiran yang lebih berautoriti untuk mereka menzahirkan, untuk melihat apakah sebenarnya yang terjadi dalam pandemik ini. Di sini boleh kita lihat bagaimana peranan media perdana, bagaimana elemen-elemen yang dikeluarkan, informasi-informasi yang dikeluarkan mula mengimbangi maklumat-maklumat yang ditafsirkan dan dikeluarkan dalam media sosial itu sendiri. Dan di sinilah kita lihat bagaimana perang saraf itu berlaku secara natural. Dan apabila ini berlaku, kita lihat bagaimana juga saya kira kita sebagaimana yang tidak terlewat, kita harus terus merakamkan penghargaan pada frontliner kita. Dan apabila kita bercakap dengan frontliner, kita bercakap tentang isu-isu agensi pengurusan, Kementerian Kesihatan dan tidak kecuali agensi-agensi media-media perdana yang memberikan maklumat kepada masyarakat. Dan ini juga tertakluk sebagai frontliner. Saya pergi membeli makanan dengan anak, canai dengan anak kata frontliner nampak petugas dengan Kementerian Kesihatan. Tapi frontliner merangkumi juga jajaran-jajaran mereka yang mengeluarkan informasi, memberikan panduan, rujukan kepada masyarakat apa yang perlu diikuti, apa yang perlu dibuat dan apa yang perlu mereka tahu dalam keadaan pandemik COVID-19. Dan inilah di mana maklumat perang saraf itu mula mengimbangi secara natural. Dan bagaimana rakyat akhirnya mula akur bahawa pada ketiga ini, saluran yang paling berkesan untuk mendapatkan maklumat, untuk mendapatkan rujukan, apa yang perlu dibuat dan apakah langkah-langkah seterusnya, di mana kedudukan kita adalah melalui media perdana. Dan inilah kita lihat bagaimana perang saraf itu juga boleh dilihat dalam konteks ini. Ini satu perkara yang saya kira amat menarik, yang mula menjadi perhatian, di mana rujukan-rujukan, di mana media perdana menjadi satu pemangkin untuk merealisasikan pemikiran asas, kerangka pemikiran asas, apa yang rakyat perlu fikirkan, apa yang rakyat perlu buat dan apa rakyat perlu tahu dalam ketika menghadapi situasi pandemik COVID-19. Bermula dengan menjelaskan tentang perang saraf, kepentingannya mewakili apa yang ditafsir oleh organisasi sebagai manfaat, dan saya nak kaitkan dengan apa yang doktor sebut sebagai propaganda, kerana propaganda juga akan dilaksanakan oleh the powers that be. Dan doktor menyatakan bahawa the best propaganda is to tell the truth. Namun begitu, doktor juga mengatakan bahawa realiti yang kita berdepan ini adalah merupakan suatu perang asimetri. Dan apabila sifatnya begitu, mendefinisikan benar itu, tidak ada siapa yang boleh mengatakan this is the reality that we're facing. Kerana tidak ada satu Ivy League pun yang mengatakan we know how to project the future. Bererti ada saja ruang untuk sesiapa saja mencabar the definition of truth dalam kita berdepan dengan ini. Bagaimana ini boleh kita murnikan? Kerana banyak sekali, sebagai contoh, kalau dalam merujuk kembali kepada anekdot yang doktor bawakan, pandemik ini sendiri, ada sahaja teori konspirasi yang dibawakan yang tak terjawab. Seronok bila kita tengok Facebook kan, Trump kata apa, China kata apa. Jadi, who is telling the truth? Bagaimana sikap kita sebagai Malaysia seperkara, sebuah negara yang sangat teradun di dalam acuan ekonomi yang ada, tetapi juga sebagai rakyat yang fabrik sosialnya pelbagai bangsa. Kerana kita sudah ada pilihan kan, nak memilih. Apa nasihat doktor dalam konteks ini? Saya amat berterima kasih dan sebenarnya memuji peranan yang dimainkan oleh masyarakat Malaysia dalam negara kita. Kerana hasil daripada dapatan pemerhatian daripada media sosial dan percakapan apa yang berlaku tutur dalam media sosial, dilihat bahawa rakyat mula menunjukkan satu elemen penyatuan dalam apabila berlaku krisis di sebuah negara, termasuk dalam negara kita dalam Malaysia. Jadi apabila berlaku COVID-19,
pada akhirnya penyatuan itu mula terbentuk. Dari keyakinan dalam penyatuan ini memberikan satu bentuk inspirasi, kebersamaan yang wujud di kalangan masyarakat tanpa disedari. Kalau kita lihat bagaimana pengkongsian, tidak nafikan ada pengkongsian negatif, bagaimana kita lihat pengkongsian, bagaimana masyarakat menolong sesama diri, golongan-golongan tertentu mula berinteraksi dan akhirnya memberikan satu bentuk inspirasi. Permundian dalam kognitif positif di mana pengkongsian maklumat ini membawa satu bentuk kepada satu value yang dikongsi secara bersama dan akhirnya membawa jajaran positif pada pemikiran masyarakat. Dan ini diperhalusi dengan tindakan-tindakan sokongan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya. Kita tidak nafikan dalam isu kita bincang tentang COVID-19, ia melibatkan segmentasi politik dalam semua negara yang terlibat dalam COVID-19. Hampir semua negara dalam dunia. Ia termasuk di negara-negara besar, di negara memaju, di negara membangun dan semua negara. Di mana setiap negara mempersoalkan kewibawaan pemimpin, kewibawaan sesebuah negara, pentadbiran kerajaan menangani permasalahan itu. Ia berlaku di US, ia berlaku di China, ia berlaku di India dan berlaku di seluruh negara. Tetapi dalam konteks Malaysia, bagaimana formula-formula kolektif yang dibangunkan secara induktif, di mana inovasi-inovasi yang berlaku secara kualitatif, inovasi-inovasi yang dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan, inovasi yang sinergi dengan agensi penguatkuasaan di bawah Majlis Keselamatan Negara telah membuahkan hasil. Kita lihat salah satu benda yang dibanggakan adalah bagaimana kita menggunakan Akta 342, di mana Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit ini digunakan untuk merealisasikan Movement Control Order ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang digunakan menggunakan akta tersebut dan akhirnya membuahkan hasil. Dan kita juga bagaimana kita dipuji dengan elemen-elemen kontak tracing kita, pengesanan kontrak rapat, kontrak sosial yang berlaku dan akhirnya membuahkan hasil yang amat menarik dan memberikan satu proses di mana kita berjaya mengekang dan sebenarnya kita berjaya diiktiraf antara 5 negara terbaik yang berjaya mengawal COVID-19. Di mana ini berlaku? Ini berlaku dengan inovasi, perencanaan idea-idea, hasil susulan daripada pemikiran-pemikiran, cara-cara bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini secara induktif dan idea-idea kualitatif ini disempurnakan dengan struktur-struktur yang amat berkesan. Dan akhirnya ia disatukan dengan pemikiran rakyat yang menyokong ke arah ini. Rakyat apabila berada dalam krisis, akhirnya pusat rujukan adalah media perdana. Dan apabila dah berlaku dalam krisis, permulaannya akan berlaku kegusaran, tapi di peringkat krisis itu semakin muncak, mereka memerlukan satu elemen berautoritatif. Satu elemen otoritatif untuk membimbing, untuk mengawal dan memberikan jaminan mereka berada di landasan sempurna. Dalam konteks kita, Malaysia berjaya. Jadi inilah saya rasa satu benda yang perlu kita banggakan sebagai rakyat Malaysia yang kita perlu terus bawa. Dan apabila ia hampir berakhir, di sini akhirnya perang saraf itu semakin memuncak. Kembali lagi elemen-elemen negatif untuk kembali menghilangkan kestabilan yang bermula daripada asal yang membentuk penyatuan di pertengahan kemuncak COVID-19 itu sendiri. Ada banyak perbandingan yang boleh kita buat, Hafiz, dan pengalaman serantau. Betul, dalam ilmu sains politik yang saya pelajari ketika zaman universiti dulu, saya melihat kepada perang saraf ini sebenarnya wujud sejak daripada politik kuno lagi dan sehingga kini, dan juga bentuk perang saraf itu setiap tahun dan juga setiap dekad itu berbeza. Dan saya juga kaitkan dengan apa yang dinyatakan di Facebook, Doktor. Doktor juga sebagai pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi di UiTM. Ada soalan mengatakan bahawa rakyat Malaysia ini bijak dan juga boleh mengenal pasti bagaimanakah perang saraf itu, sama ada ia baik ataupun mereka itu melihat dalam konteks yang sebaliknya. Dan dalam aspek ini, dia mengatakan bahawa kita tak boleh menyalahkan rakyat. Namun dalam istilah ini, kita kalau bukan kita menggunakan istilah mendidik rakyat untuk memahami perang saraf itu, atau adakah mungkin istilah lain yang lebih tepat untuk kita maklumkan bahawa perang saraf ini bagaimanakah mereka perlu memahaminya secara keseluruhan? Satu pelontaran yang baik daripada pengguna media sosial kita, apabila kita bercakap tentang elemen lambakan maklumat, kita tidak boleh lari daripada satu elemen di mana kita mengatakan bahawa kita boleh merehatkan penyaluran, penyebaran maklumat. Kita berada dalam elemen yang telah data raya, big data yang telah sinonim, yang telah sampai kepada kemuncak dan telah melepaси hadnya. Dan kita juga berada dalam satu elemen kita panggil Internet of Everything, di mana algoritma perbincangan itu melangkaui jajaran pelangkauan pergaulan biasa. Jadi apabila ini berlaku, yang memberikan satu proses di mana percambahan maklumat itu berlaku secara lambakan informasi yang tidak dapat dikawal. Dan sinergi ini, dinamik ini dalam proses ini memberikan banyak perbandingan ketidaksamaan konteks pemikiran dalam elemen-elemen berbeza, budaya, hobi,
ataupun elemen-elemen berkaitan dengan politik, elemen-elemen berkaitan dengan perbandingan cara hidup dan gaya sebenarnya. Tetapi apabila ia pergi pada krisis, apabila pergi pada perkara-perkara yang melibatkan survival, ia akan beri kepada kembali asas, iaitu bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini secara bersama. Jadi dalam konteks ini, saya rasa kita tidak punya masalah untuk kita terus meneruskan interaksi dalam lembakan media sosial, berinteraksi. Tetapi tema utamanya, ia harus bergerak secara kognitif value yang positif. Kerana lambakan maklumat ini sekiranya ia berlaku dengan lambakan kognitif negatif, perkongsian maklumat yang berkisarkan dengan keterujaan melampau, ia akan memberikan satu dimensi pergaulan yang bersifat negatif dalam satu konteks media, contohnya media sosial. Dan ia memberikan satu lambakan. Jadi ia akan memberikan satu bentuk emosi, satu bentuk perangsangan, pemikiran secara negatif. Dan ini adalah berbahaya untuk kestabilan dalam masyarakat, khususnya masyarakat berbilang kaum, masyarakat berbilang agama dalam negara kita. Tetapi kita bernasib baik, hikmah di sebalik COVID-19 ni, penyatuan itu kembali meratakan atau menyatukan ketidaksamaan yang berlaku dalam media sosial yang berlaku secara dinamik sebelum era COVID-19 dan semasa COVID-19 itu sendiri berlaku. Okey, di situ saja kita ingin membuktikan perinciannya daripada kacamata doktor sebagai orang yang mengamati elemen perang saraf komunikasi ini. Namun kita akan berjeda terlebih dahulu 0322829841. Kita mula buka. Minta izin dengan tuan telefon. Hafiz, kita Boleh, buka selepas 0322829841 panggilan yang kami telah pun buka untuk anda tanyakan terus kepada tetamu kita pada malam ini. Namun kita rehat dulu seketika, kembali selepas ini. What we do here is go back. Dalam menjalani kehidupan normal baru, semakin ramai rakyat Malaysia memilih
untuk menggunakan pembayaran tanpa sentuh atau contactless payment. Untuk menggalakkan penggunaan perkhidmatan ini melalui program e-penjana yang bernilai RM750 juta, kerajaan akan mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet pengguna. Dan ini akan dipadankan dengan tambahan voucher, pulangan tunai dan diskaun berjumlah RM50 Malaysia daripada syarikat khidmat e-dompet. Inisiatif ini yang akan bermula pada bulan Julai 2020 akan memanfaatkan 15 juta rakyat Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam bicara politik ekonomi 0322829841 panggilan dan juga talian kami telah buka untuk anda, dan kami masih lagi bersama dengan Dr. Nur Niwandi Maknudin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Baik doktor, soalan seterusnya saya melihat kalau julat umumnya media konvensional yang dikatakan didominasi oleh golongan yang lebih berusia dan juga media baharu kini seperti yang semua dapat lihat di hadapan saya penuh dengan peranti-peranti yang khususnya didominasi oleh orang muda. Namun dalam konteks perang saraf ini kita melihat adakah benar julat umur itu perang saraf ini atau penggunaan media baru ini didominasi oleh orang muda ataupun masih ada lagi kelompok-kelompok tertentu yang mungkin doktor perlu perjelaskan bagi pemahaman semua? Secara amnya kita boleh katakan memang ada wujud kebenaran bahawa dominasi permainan ataupun percampuran ataupun perkongsian maklumat didominasi oleh golongan-golongan muda. Tetapi setelah kita mencapai satu elemen di mana penetrasi internet atau jajaran penetrasi internet itu telah berlaku dengan secara rawak, khususnya di kawasan-kawasan di semenanjung Malaysia, dan kemungkinan juga ia berlaku secara rawak dari Sabah Sarawak. Ia telah memberikan satu jangkauan di mana didominasi ataupun umur itu tidak lagi memainkan peranan utama dalam perkongsian dalam media sosial. Kita lihat bagaimana golongan-golongan warga-warga yang juga berumur juga mempunyai Facebook, mempunyai WhatsApp. Jadi ia tidak timbul satu isu. Tetapi isu yang utama adalah apakah intipati ataupun kandungan-kandungan dalam pergaulan-pergaulan yang berhubung dengan isu-isu yang tertentu. Kerana kita sudah maklum apabila kita membuka ruang kebebasan maklumat, lambakan data, perkongsian maklumat tanpa batasan, setiap individu itu adalah mereka yang boleh mengeluarkan maklumat secara sendiri. Mereka bukan lagi penerima maklumat secara pasif, malah mereka melakukan interaksi secara aktif. Mereka mengeluarkan maklumat. Mereka memberikan maklumat dalam satu bentuk pemikiran, dimensi, komponen pemikiran yang mereka rasakan betul. Ini merujuk pada bagaimana kita lihat dalam input dalam Facebook pada hari ini mengatakan bagaimana untuk mendidik mereka warga untuk tentang berita palsu. Mereka akan mempercayai berita palsu kerana segmentasi mereka itu benar. Jadi inilah cabaran yang wujud dalam elemen perang saraf apabila keterbukaan maklumat itu secara global yang tidak mempunyai satu acuan yang sempurna akan terus dimasuki ataupun diperhalusi dengan elemen-elemen mengikut konteks pemikiran peribadi, komuniti, institusi ataupun organisasi, malahan sesebuah negara. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ia harus berpaksikan elemen-elemen ataupun asas-asas yang berasaskan dengan susur galur budaya sesebuah negara itu sendiri. Khususnya paling mudah Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Itu harus diterjemahkan untuk memahami bagaimana ia boleh membentuk satu peradaban dalam media sosial agar masyarakat sedar bahawa itu perkara yang perlu dipahami. Saya bagi satu contoh yang amat mudah. Kita bercakap tentang isu hak asasi, human right, kesamarataan. Definisi kesamarataan dalam konteks global tidak boleh disamakan dengan definisi kesamarataan dalam konteks negara kita. Definisi kebebasan media di dalam luar negara tidak sama dengan definisi kebebasan media dalam negara kita. Kerana inilah bagaimana satu induk perkongsian maklumat itu harus berasaskan elemen-elemen yang berasaskan sesuatu yang boleh menyokong atau mengikat penyatuan masyarakat itu dalam konteks era lambakan maklumat. Jadi untuk mengatakan julat umur itu memang ia wujud, tetapi akhirnya ia memberikan satu elemen keterbukaan. Tetapi apa yang menarik dalam negara kita ni dicemburui oleh masyarakat negara luar kerana Malaysia berjaya membuktikan COVID-19 kita mencari satu jalan inovasi melalui PKP, PKKB, sekarang PKPP, melalui Akta 342, contact tracing, penjarakan sosial, dan kita berjaya. Dan kita juga mempunyai satu elemen yang dipanggil sebagai preventive management system, langkah pengawalan keselamatan yang amat berkesan. Dalam sistem keselamatan kita mempunyai SOSMA,
kita punya POKA, kita punya POTA. Dalam Akta Multimedia dan Komunikasi, kita punya Seksyen 233. Dalam Akta Media dan Komunikasi 1988. Jadi ini memberikan satu kontrol sistem, langkah preventive measurement yang dilihat akhirnya bukan berjaya mengawal perbincangan konteks perkongsian maklumat dalam media sosial dan membolehkan elemen perang saraf itu dijadarkan dan diwatakan dalam satu konsep otoritatif. Di mana perang saraf itu berlaku, elemen masyarakat terus memberikan peranan, masyarakat terus memberikan maklumat dan input. Tetapi langkah pengawalan itu yang mengawal perkara ini daripada tidak berlarut dan berlanjutan hingga menimbulkan krisis di dalam negara kita. Banyak jawapan doktor itu menimbulkan soalan susulan yang menarik dan mungkin tak tahulah penerbit tak akan izinkan kita menyambung lagi 1 jam sebenarnya. Tapi apabila doktor mula menyebut soal perbandingan, ya, gambarannya adalah bagaimana kita menangani pemikiran sama ada menggunakan pendekatan perang saraf itu harus customize, harus disesuaikan dengan budaya dan fabrik sosial yang ada. Tapi mari kita lakukan itu sekarang. Kita bandingkan dua kuasa besar, Amerika dan China. Kedua-duanya berdepan dengan realiti COVID, tetapi kedua-duanya mempunyai nilai budaya, social capital yang tidak sama. Keterbukaan hak asasi yang dilaung-laungkan di Amerika itu memberikan kuasa untuk rakyat memilih untuk tidak mematuhi SOP ataupun MCO misalnya, kerana keterbukaan yang ada. Dan kelihatannya Perdana Menteri mereka yang narsisistik itu memanfaatkan apa juga kebodohan, kalau kita boleh menyebutkan begitu, untuk kempen Presiden menjelang November tahun ini berbanding China yang kelihatannya lebih keras, lebih tegas, mempunyai nilai yang berbeza dengan Amerika, namun mereka lebih berjaya. Jadi tadi isunya adalah nilai global, tetapi kita lihat dua ini saja berbeza. Mari kita lihat serantau pula, Malaysia dan Indonesia. Sama ada ia wajar atau tidak, doktor boleh menyatakan pandangan doktor. Malaysia yang dianggap antara 5 yang paling berjaya, nilainya tidak banyak berbeza dengan Indonesia. Namun keterbukaan media di sana lebih bebas. Tetapi kebebasan itu pula memberikan tekanan yang berbeza kerana bagaimana kita boleh memahami ini. Awalnya di peringkat 2 kuasa ekonomi dunia, bertindak balas dengan cara yang berbeza, nilai yang berbeza, nilai media yang berbeza. Di serantau kita pula berbeza dengan Indonesia, kita dianggap lebih berjaya di sana walaupun media mereka lebih terbuka. Jadi bagaimana kita meletakkan perbandingan-perbandingan ini di dalam apa yang doktor hujahkan tadi? Satu perkara asas ataupun perkara pokok yang boleh kita belajar daripada isu global bagaimana China dan India adalah kita lihat bagaimana isu demokrasi itu ditafsirkan dalam satu perbandingan pentafsiran yang amat berbeza. Saya menyokong usul program ini dilanjutkan selama 3 jam. Banyak lagi. Tetapi apa yang boleh kita rumuskan, yang boleh diperkatakan dalam konteks ini, kita lihat bagaimana akhirnya isu kebebasan bersuara itu sendiri akhirnya memberikan salah satu kebebasan suara dan hak asasi manusia itu merupakan perangkap apabila sesebuah negara itu berlaku dalam satu krisis kemanusiaan yang besar, khususnya COVID-19. Apa yang berlaku dalam negara kita adalah bagaimana inovasi-inovasi agensi-agensi kerajaan, pemikir-pemikir khususnya Majlis Kesihatan Negara, Kementerian Kesihatan, Frontliner, PDRM dan sebagainya, izin perusahaan, kita harus memberikan tabik hormat pada mereka kerana inovasi mereka berjaya untuk merangka satu bentuk perundangan yang diletakkan dalam satu struktur yang beroperasi secara sempurna. So, conceptualization ataupun konseptualisasi yang digunakan melalui peruntukan undang-undang distrukturkan dan diberikan dalam satu bentuk pengoperasian yang cukup sempurna. Dan ia berjaya. Dan apabila kita cakap dalam konteks media, kita punya akta-akta pengawalan yang cukup berkesan. Kita punya akta-akta hasutan, kita punya akta percetakan dan penerbitan, kita punya akta komunikasi dan multimedia 1988, kita punya akta-akta yang tertentu yang bersifat mengawal silia supaya perbincangan perjuangan COVID-19 ini dapat diselaraskan dan rakyat mempunyai hak untuk terus bersuara seperti kita punya hak kebebasan suara dalam Peluang Eksekutifan 10.1, tapi ia harus dibaca dengan tafsiran kebebasan dan tanggungjawab untuk bersuara. Limitasi-limitasi yang wujud 10.2, 10.3, 10.4. Dan ini memberikan satu bentuk pakej yang amat sempurna di negara Malaysia. Sebab itu saya kata negara Malaysia terus dicemburui. Kerana apabila berlaku di luar negara, kebebasan hak asasi sepenuhnya merupakan satu perangkap di mana rakyat boleh memberikan pandangan mereka, rakyat boleh mencabar undang-undang, dan kita lihat bagaimana kes-kes di negara jiran, ada yang membawa balik jenazah dan sebagainya, ada yang tidak menghiraukan penjarakan sosial, ada yang tidak mengikuti norma-norma baru, kerana mereka merasakan mereka boleh mencabar kedaulatan undang-undang atas dasar hak asasi. Atas dasar keterbukaan undang. Preventive measurement, langkah pengawalan keselamatan adalah Malaysia antara negara-negara yang mempunyai perkara-perkara seperti itu. Jadi balik-balik pada isu China dan US, kita lihat bagaimana akhirnya apabila berlaku krisis,
pandemik kemanusiaan seperti COVID-19, maka rujukan asas adalah media perdana. Untuk memastikan pengawalan keselamatan itu berlaku, ia harus bersifat otoritatif. Kerana ia memberikan satu jaminan, ada satu bentuk perkara asas yang boleh diikuti oleh rakyat, yang boleh dituruti oleh rakyat dengan mudah, dengan sempurna dan membuahkan hasil. Dan hasilnya kita berjaya meratakan graf penularan COVID-19 dengan amat berjaya. Ya, Doktor, saya bawakan dua kes rujukan untuk kita berbincang pada malam ini dalam konteks perang saraf dan penyatuan masyarakat. Satu kes yang sedang sejauh mana kita boleh butirkan, mungkin budi bicara doktor lah, Al Jazeera yang merujuk kepada tuduhan bahawa kerajaan kita menganiaya, mistreatment kepada warga asing dalam konteks pengkawalan penularan COVID-19. Dan begitu juga ada sebelum itu tular satu video yang menganggap bahawa Malaysia mempunyai sentuhan magis di dalam menangani COVID, kemudian telah pun dihalang oleh Facebook kerana mengatakan bahawa ianya adalah satu yang misleading. Ya, dan apabila polemik ini panjang, saya melihat ada pandangan yang menarik untuk saya ungkit di sini. Sebagai contoh, Yang Berhormat Kanga menyatakan untuk kita memerangi, Hafiz telah memetiknya di awal tadi, untuk kita memerangi berita palsu adalah dengan membawakan berita benar. Tetapi hujah yang dibawakan Al Jazeera misalnya, mengapa mereka memetik pandangan warga Bangladesh itu adalah kerana mereka tidak dibenarkan untuk mendapat akses kepada first hand information. Bererti ada polemiknya di sini, ada timbal balasnya. Sebagai pakar perang saraf, bagaimana harus kita murnikan pandangan rakyat kita bila melihat kedua-dua insiden ini? Dalam konteks ini saya memuji masyarakat Malaysia. Kerana kita berjaya membuktikan pada masyarakat dunia dalam isu kita menghadapi krisis, dalam isu kemanusiaan COVID-19, kebersamaan kita wujud dalam satu elemen penyatuan yang amat tinggi. Dan kita lihat bagaimana komen-komen berhubung dengan isu-isu berita-berita yang dikeluarkan oleh agensi-agensi berita itu, kebersamaan rakyat Malaysia. So, saya akan memberikan pandangan berhubung dengan kebersamaan ini. Kerana ini adalah asas bagaimana menunjukkan bahawa apabila wujudnya sesuatu perkara-perkara, krisis-krisis yang bersifat meruncing kemanusiaan yang dari peringkat tertinggi, maka akhirnya rakyat akan bersama dengan otoritatif, rakyat akan bersama dengan pihak berkuasa, rakyat akan bersama dengan pihak kerajaan yang terbukti berjaya membantu mereka dalam keadaan kemanusiaan itu berikut. Dan kita lihat di negara-negara luar, banyak rakyat-rakyat memberikan kutukan ataupun memberikan satu bentuk persepsi negatif kepada idea-idea perancangan. Dan ini bukan isu politik, ini isu bagaimana dalam keadaan tertentu ia harus diwujudkan satu struktur yang sempurna dan rakyat harus bersama. Dan ini juga terbukti dalam isu parti. Dan di mana kita lihat bagaimana isu penularan COVID-19 dalam parti berjaya diratakan apabila langkah intervensi itu dilakukan peringkat awal di kelompok titik merah, di kawasan-kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sekitar Lembah Kelang, di kawasan-kawasan yang didapati mempunyai potensi untuk berlaku COVID-19, dan mereka ni diambil dan mereka ni dibawa dengan satu tata cara mengikut piawaian sedunia dan ditempatkan di satu tempat di Serdang dan sebagainya. Dan mereka juga diberikan satu proses dan akses kepada untuk melihat sama ada mereka ini perlu dirawat dan sebagainya. Dan ia memberikan satu jaminan kepada masyarakat bahawa apa saja yang perlu dilakukan pada waktu dan ketika itu, masyarakat Malaysia adalah prioriti. Dan kebersamaan inilah yang membawa pada satu elemen apabila ia berlaku, rakyat terus menyokong dan tidak ada di kalangan masyarakat yang memberikan satu impak maklum balas yang positif ataupun menentang perkara-perkara yang telah dilakukan oleh agensi-agensi berkaitan pada ketika dan waktu insiden seperti yang dilaporkan. Ya. Hafiz, kita ada pemanggil. Kita ada panggilan di talian ketika ini. Kita sudah bersedia dengan panggilan atau belum? Kita beri. Hello? Hello? Ya, siapa di talian? Saya Hafiz. Afiq, okey. Okey, soalannya Afiq, terus kepada tetamu kita pada malam ini. Okey. Silakan. Soalan saya berbentuk macam ni. Difahamkan COVID-19 berlaku di antara dua kuasa besar, di antara China dan juga Amerika. Okey. Okey. Teruskan. Jadi kita difahamkan berlakunya perang saraf di antara dua kuasa besar ni, yang mana melibatkan Amerika dengan China. Adakah konspirasi teori mengenai China atau US yang terlibat di sebalik pandemik COVID-19? Baik, itu soalannya.
yang ayah sebutkan. Baik, terima kasih Encik Afiq. Dan itu antara soalan antara adakah benar teori di antara kuasa besar China dan juga Amerika Syarikat sendiri dalam soal pandemik COVID-19. Namun jawapan itu akan ditangani. Sebaik sahaja kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Bicara Politik Ekonomi. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Politik Ekonomi. Terus persoalan daripada Encik Afiq di panggilan telefon sebentar tadi berkaitan dengan propaganda dan juga teori mengatakan bahawa negara besar China dan juga Amerika itu mempunyai konspirasi ataupun teori-teori tertentu berkaitan dengan pandemik COVID-19. Dan bercakap tentang perang saraf ini, kita yakin dan percaya bahawa perang saraf ini tidak mengenal sepadan kerana ia boleh menjangkaui sepadan tertentu sehingga sukar untuk dikawal. Namun dalam aspek ini, Doktor, kalau kita melihat pada isu COVID ni sejak tahun lepas lagi, awal bulan Disember lalu, sudah mula media-media gegasi ini mengeluarkan kenyataan-kenyataan bahawa inilah propaganda dan juga yang dilakukan oleh kuasa-kuasa besar yang dinyatakan tadi. Bagaimana kita ingin menjelaskan, adakah ini benar atau ada sisi lain yang perlu kita jelaskan pemahaman? Saya menjemput Encik Afiq untuk menjadi pelajar di Pusat Pengajar Perang Saraf Media dan Informasi supaya kita boleh berbicara lanjut tentang isu ini. Tetapi apa yang menarik dalam teori aspek propaganda? Perang saraf ni adalah satu elemen yang wujud dalam semua negara, dalam semua organisasi-organisasi, khususnya organisasi-organisasi yang berhubung dengan perisikan dan komunikasi strategik.
Jadi apabila wujudnya satu elemen perang saraf, maka mereka mempunyai agenda dan objektif tersendiri untuk mengekalkan keseimbangan ataupun penguasaan di nominasi atau dominasi dalam bentuk pengumpulan penyebaran maklumat untuk menetapkan negara mereka sebagai kuasa besar sama ada sama rata, setinggi ataupun melebihi had kuasa-kuasa tertentu. So dalam konteks ini sudah tentulah wujud satu permainan media di peringkat global di mana permainan ini akan menentukan bagaimana superpower ni, kuasa-kuasa besar ni memastikan imej mereka, terutama imej-imej berhubung dengan dasar-dasar luar negara ataupun polisi keselamatan berada di tahap yang berbeza di kalangan negara-negara tertentu. Dan sudah tentunya akan wujud dengan elemen propaganda-propaganda yang tidak dapat dibuktikan melainkan apabila sejarah itu telah membuktikan benda itu wujud. Kerana ini hanya boleh dibuktikan dengan sejarah. Kerana apabila sebuah negara mempunyai satu teknologi yang hampir sempurna, hampir sekata, maka penipuan maklumat itu tidak mungkin akan berlaku. Permasalahannya wujud apabila tidak berlaku keseimbangan dari segi teknologi, keseimbangan dari segi kemampuan sesebuah negara dalam konteks beza. Jadi apa yang perlu kita buat dalam masyarakat Malaysia, kita harus mentafsirkan perkara itu dalam konteks negara kita, apa yang akan memberi manfaat dalam konteks rakyat Malaysia, khususnya dalam konteks perpaduan, dalam konteks keselamatan, dalam konteks keseimbangan yang perlu kita pelihara. Kerana apabila kita memfokuskan pada propaganda, ia adalah satu elemen yang tidak punya objektif dan penghujung, tetapi kita boleh ambil tahu, kita boleh terus merencana dan mengampun maklumat, tetapi pada bandingan itu harus dilakukan, konklusinya harus merujuk kepada apakah interest benefit yang boleh, kepentingan yang boleh digunakan oleh kita sebagai rakyat Malaysia dalam krisis COVID-19 pada hari ini. Apabila timbul persoalan ini dijawab sedemikian oleh Dr. Nur Nirwandi, saya kaitkan dengan persoalan di Facebook Daud Mansur. Ya, Daud Mansur mengatakan bahawa rakyat jarang keliru kerana ramai saja yang pandai, ramai yang terdidik, dan mereka yang sukakan berita palsu akan kekal menelan berita palsu, dan mereka yang suka kebenaran maka akan mencari kebenaran. Saya kaitkan pandangan Dr. Mansur, Daud Mansur ini, apa yang doktor sebutkan dengan contoh tadi, tetapi kali ini kita zoom kepada realiti di Amerika Syarikat. Ya. Kerana kita bercakap soal perang saraf, kita lihat pada waktu ini Presiden Amerika kelihatannya terkial-kial. Tapi ada sahaja kumpulan yang far right ini sentiasa mengatakan apa sahaja yang disebut oleh Presiden Amerika itulah kebenaran. Walhal beliau berdepan dengan asakan yang menggila daripada CNN. Fox yang dahulunya pun kelihatan memihak pada beliau, apabila beliau sudah terlalu ke kanan, akhirnya Fox juga membuat kenyataan-kenyataan yang menyanggah presiden yang dahulunya mereka sokong. Dan namun begitu, populariti Trump sebagai contoh tidak juga jatuh dengan begitu teruk sekali, melainkan hanya pada minggu lalu. Walhal siri-siri penipuannya bermula sejak November lagi berkait tentang COVID-19, dan mereka mengagung-agungkan tentang keterbukaan hak asasi. Dalam konteks Malaysia, kalau realitinya sedemikian, pendefinisian kebenaran itu, maksud saya adalah mereka yang menganggap A mengatakan benar, menolak apa sahaja yang dikatakan oleh B, ini juga elemen perang saraf. Kerana apabila sikap itu awal-awal lagi sudah mengatakan apa sahaja datang daripada B pastilah palsu, maka definisi benar atau palsu itu sangat subjektif, bergantung kepada kerangka pilihan yang sudah dibuat sebelum daripada menilai secara kognitif elemen-elemen positif yang doktor katakan tadi. Bagaimana kita... Jadi apa yang perlu kita lakukan? Apakah solusi pada masalahan berita palsu, berita tidak benar, konteks pemikiran masyarakat yang terlampau dinamik, terlampau berbeza? Kita harus balik pada asas penyatuan kita. Asas penyatuan kita adalah kembali kepada Perlembagaan Persekutuan dan prinsip dukung negara. Dan apa-apa yang ditafsirkan melalui Perlembagaan Persekutuan dan prinsip dukung negara harus dijadikan asas untuk membentuk penyatuan. Kerana ini adalah salah satu bentuk unjuran yang perlu kita ikuti daripada hari pertama, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita merangka undang-undang, bagaimana kita merangka penyatuan. Dan ini perlu diwujudkan agensi-agensi berkaitan, peranan-peranan masyarakat, peranan-peranan rakyat untuk terus menterjemahkan Perlembagaan Persekutuan, pentafsiran hak sama rata melalui Perlembagaan Persekutuan, pentafsiran penyatuan melalui Perlembagaan Persekutuan didukung oleh dukung negara dalam kehidupan mereka. Sekiranya ini berlaku dan ini dimurnikan dengan penerapan dan pemahaman kognitif positif yang terus dimurnikan oleh rakyat Malaysia, penyatuan ditunjukkan bagaimana kita menentang berita-berita palsu, berita-berita tidak benar yang menghentam frontliner, yang mengutuk frontliner kita, penyatuan kita dapat lihat meningkat secara drastik apabila krisis kemanusiaan ini berlaku dalam COVID-19, khususnya apabila kita terus didesak oleh elemen-elemen yang negatif berhubung dengan
apa tindakan yang telah dilakukan. Jadi dalam konteks ini kita harus balik pada penyatuan dan kita harus memastikan kognitif positif ini berlaku dalam dimensi jajaran yang lebih meluas. Kita harus pastikan peruntukan, permunian sokongan itu hanya diberi kepada mereka yang mengikut paksi yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip Hukum Negara. Dan sekiranya ini berlaku, saya rasa saya memberi jaminan pada rakyat Malaysia. Jika kita kembali kepada asas penyatuan ini, kita dapat lihat bahawa kita berjaya. Kita berjaya mewujudkan satu inovasi, satu bentuk penyatuan, satu bentuk cara untuk meratakan graf. Syabas dan tahniah kepada frontliner kita dan termasuk pihak media perdana sendiri. Dan kita juga mampu untuk kembali mewujudkan elemen penyatuan melalui satu gerak saraf yang berlaku secara natural, secara tidak langsung. Dan ini juga adalah satu elemen di mana apabila konteks kesukarelawan itu berlaku, citizen journalist contohnya, konsep perisikan awam itu berlaku, konsep keterbukaan itu berlaku secara natural, maka elemen perang saraf itu sendiri akan berlaku secara semajadi. Dan agensi-agensi berkaitan hanya perlu memurnikan dengan memastikan supaya tindakan sokongan itu berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip Hukum Negara itu sendiri. Ya, baik, dalam isu penyatuan ini juga, Doktor, kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Said berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Al Jazeera, dan sebelum itu saya juga ingin memetik berkenaan dengan apa yang Indonesia mengatakan bahawa Indonesia terserah. Kita melihat kepada barisan hadapan mereka sudah pun seolah-olah give up terhadap rakyatnya yang mungkin tidak memberi kerjasama. Dan kalau kita melihat kepada ruang media sosial, kita melihat rakyat Malaysia menggunakan tanda pagar Malaysia bersama Indonesia, dan kita melihat kesatupaduan rakyat Malaysia dan juga Indonesia, dan juga banyak lagi hal-hal lain sekiranya mengecam Malaysia dan sebagainya. Kita melihat tentera cyber ini bersatu padu di media sosial. Adakah mereka ini bersatu padu di sebalik papan kekunci, tapi hakikatnya di luar mereka masih lagi bertelagah dalam hal-hal yang remeh? Jadi pandangan Doktor berkenaan perkara ini. Ini satu dapatan yang menarik. Apabila berlaku krisis tertentu, krisis kemanusiaan global, kita lihat penyatuan masyarakat global itu akan berpaksikan pada elemen-elemen yang asas. Dan elemen asas adalah bagaimana untuk memastikan kehidupan itu terus berjalan, bagaimana memastikan manusia terus sihat, bagaimana manusia berjaya menewaskan COVID-19, dan bagaimana dapat hidup terus selamat dalam era COVID-19. Dan bentuk penyatuan inilah yang telah menghilangkan dimensi-dimensi berhubung dengan warna kulit, berhubung dengan dari mana kita berada, negara kita berada. Kerana bentuk penyatuan yang satu bentuk bantuan yang amat dinamik, yang hanya wujud apabila berlaku krisis kemanusiaan dalam satu elemen yang memuncak, di mana masyarakat menghilangkan segala bentuk definisi identiti mereka secara individu dan mula bergerak secara kolektif. Dan pemikiran kolektif inilah harus terus diwujudkan dengan elemen-elemen sokongan perang saraf yang terus dijalankan apabila COVID-19 ini berakhir. Dan kita juga WHO mengatakan bahawa COVID-19 ini akan bersama kita dalam tempoh masa yang lama. Dapatan yang agak merunsingkan apabila saintis-saintis telah memberikan laporan kepada pihak bencana WHO mengatakan bahawa ia juga mungkin akan berjangkit dalam bentuk aerosol, dalam bentuk airborne, dalam bentuk udara yang masih lagi diperincikan. Jadi kebersamaan inilah yang untuk menjawab bagaimana yang diutarakan oleh rakan-rakan kita di dalam media sosial pada ini yang membentuk penyatuan. Kerana apabila kita berada dalam satu kemuncak krisis kemanusiaan, maka batasan-batasan self-interest, batasan-batasan untuk memastikan kepentingan peribadi itu mula hilang dan akhirnya membawa pada penyatuan yang berlaku secara tidak langsung. Doktor bercakap tentang penyatuan masyarakat dan seringkali saja merujuk argumen ataupun hujah itu kepada perlembagaan. Ada saja kelompok di Malaysia ini, kerana kita tahu fabrik sosial Malaysia ini, politik itu adalah bumbu makanan harian. Ya. Apabila mempersoalkan merujuk kepada perlembagaan, mereka menganggap bahawa legitimasi administratif ataupun eksekutif yang ada ini bukanlah pilihan mereka disebabkan oleh agenda dia berkait dengan politik, lompat-lompat ini. Jadi ada yang menganggap bahawa kita okey kerana pentadbiran struktur kita sedia ada ini okey dan mereka beyond political parties. Tetapi penyatuan itu tidak berlaku pada peringkat itu kerana hormat pada perlembagaan itu hanyalah sifatnya menjadi aparat politik dan bukan suatu penyatuan yang dipersetujui secara absah melalui PRU. Bagaimana kita boleh murnikan ini? Satu, kita harus mempunyai satu pegangan ataupun satu struktur gerak saraf perang saraf yang terancang untuk kembali meletakkan dimensi penyatuan ini dalam asas yang sempurna. Asas yang betul-betul asas Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Dan ia diharuskan dijalankan secara terancang, secara berstruktur dengan konsep. Ia harus memulakan satu asas sempurna iaitu kita harus mempunyai satu konsep. Konsep pemikiran yang boleh ditafsirkan dalam bentuk struktur dan boleh dioperasikan dengan sempurna. Dan ia akan memberikan satu cabaran kepada golongan-golongan tertentu, khususnya mereka yang berada dalam lapangan-lapangan ilmu perang saraf ini, untuk terus mencanakan bagaimanakah formula-formula untuk membentuk perpaduan penyatuan masyarakat dalam apa sahaja dimensi, dalam apa sahaja bentuk teknologi, dalam apa sahaja bentuk nilai-nilai masyarakat yang sedia ada pada hari ini. Supaya akhirnya politik juga berkisar kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.
isu-isu kesihatan akan berkisar kepada perkara-perkara pokok yang sama. So ini adalah merupakan satu bentuk di mana permunian itu harus dimulakan dan rakyat juga harus kembali membuka tirai dan melihat apakah itu yang termaktub dalam Federal Constitution dan rukun negara dan mereka harus aku, mereka harus yakin dan mereka harus berterima kasih kerana apa pun yang berlaku terbukti bahawa Malaysia telah berjaya menangani COVID-19 dengan amat sempurna pada era negara-negara yang bergelut untuk menangani COVID-19. Kalau ada masa kecederaan, Hafiz yang saya ingin tanyakan kepada doktor adalah dia bercakap tadi tentang pra dan pasca COVID-19. Ini adalah kesempatan mungkin baik untuk menyamaratakan. Ini satu elemen yang how to yang kita perlukan masa lagi. Dia sudah angkat tangan begitu. Terima kasih Doktor Hafiz. Kita di hujung. Saya rasa inilah satu perbincangan yang penting untuk kita fahamkan berkenaan dengan perang saraf ini sendiri dan bagaimanakah pemikiran kognitif itu penting dalam memastikan bahawa perang saraf ini dapat dicanai menjadi satu elemen yang penting dalam menyatu padukan masyarakat. Terima kasih kerana menonton Bicara Politik Ekonomi di saluran Berita RTM dan juga memanfaatkan media laman talian kami di Facebook Berita RTM. Saya Hafiz Johnson. Dan saya Menawar. Kita jumpa lagi. Set baru. Tergamam sekejap.